Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas kita hari ini kita akan belajar uh, Sains tahun 2. Boleh tengok muka surat 35. Yang muka surat 35 kita nak ulang kaji balik pelajaran yang kita tertinggal. Bukan tertinggal, apa orang panggil? Ulang kaji mata pelajaran untuk peperiksaan yang akan datang ataupun ujian lah penggal pertama ni. Okey. Kita tengok pada muka surat 35. Kita boleh tengok dekat yang apa panggil? Dekat buku teks ni, kamu boleh tengok dekat sini. Terdapat beberapa haiwan yang melahirkan dan bertelur. Ada dua jenis kelahiran dia, ataupun bentuk apa datang. Dari manakah datangnya anak ayam ni? Kita tengok ini anak-anak ayam yang baru menetas. Okey, ada yang menetas, ada yang beranak lah. Okey. Wah, banyaknya anak arnab. Tengok situ. Bagaimanakah haiwan ini membiak? Ada dua cara dia membiak, beranak dan bertelur. Ada yang beranak sedikit dan ada yang beranak banyak. Dan ada pula yang bertelur banyak dan ada pula yang bertelur sedikit. Ada gambar rama-rama, burung, arnab, ayam dan lembu. Okey, kita terus pada surat sebelah. Okey, kita tengok haiwan membiak. Haiwan membiak dengan cara bertelur dan beranak lah. Haiwan membiak dengan cara bertelur atau melahirkan anak lah. Okey, dua ni. Ada kucing melahirkan, ikan lumba-lumba melahirkan, kangaroo melahirkan, katak bertelur, buaya bertelur. Okey. Ikan paus pun ikan paus apa? Bukan bertelur, dia melahirkan anak. Okey. Seterusnya kita tengok pada muka surat 39. Okey, bertelur sedikit, bertelur banyak. Okey, kita tengok kat situ. Burung, ikan, angsa, katak, penguin, semut. Ada 6 haiwan yang terdapat pada dalam buku teks. Okey, haiwan mana yang bertelur sikit? Haiwan mana yang bertelur banyak? Okey, kita tengok burung. Okey, kita tengok dia dah bagi jawapan dah dekat bawah tu. Haiwan-haiwan di atas menghasilkan bilangan telur yang tidak sama banyak. Ada haiwan yang bertelur sedikit dan ada yang bertelur banyak. Burung, angsa dan penguin bertelur sedikit. Manakala ikan, katak, semut dan manakala ikan, katak dan semut bertelur banyak. Okey. Jelas? Mana bertelur banyak, mana bertelur sikit. Okey, seterusnya. Burung unta. Apakah yang dapat kamu nyatakan tentang bilangan telur haiwan-haiwan di sebelah? Burung unta, kupu-kupu, buaya, ayam. Bilangan telur. Banyak ke sikit burung unta? Buaya banyak ke sikit? Kupu-kupu banyak tak telur dia? Ataupun rama-rama? Ayam banyak tak dia bertelur? Ada yang banyak dan ada yang sedikit. Okey, boleh faham? Ini bagi yang bertelur. Kita tengok dulu sebelum kita tengok pada penyu lah. Bagaimana pula penyu melindungi telurnya? Okey, macam mana dia melindungi telur dia? Dengan apa? Dia gali lubang dan mengisikan
telurnya di dalam pasir, dalam tambunan pasir, dan akan melahirkan ataupun dia akan menetas sendiri. Okey. Simpanan pasir, lepas tu dia pergi ke laut ataupun masuk ke dalam pantai baliklah. Okey. Seterusnya kita pergi beranak sedikit dan beranak banyak. Tadi kita tengok pada beranak banyak, bertelur banyak dan bertelur sedikit. Kita tengok beranak banyak dan beranak banyak dan beranak sedikit. Okey. Seterusnya kita tengok, perhatikan bilangan anak yang dilahirkan oleh haiwan yang berikut: tenggiling, ikan lumba-lumba, arnab, kucing. Okey, haiwan yang melahirkan anak mempunyai bilangan anak yang tidak sama banyak. Berdasarkan gambar di atas, haiwan yang melahirkan anak yang sedikit ialah tenggiling dan ikan lumba-lumba, manakala haiwan yang melahirkan anak yang banyak ialah arnab dan kucing. Okey, boleh faham? Banyak tak anak arnab tu? Anak kucing pun banyak. Okey, tenggiling nampak tu. Nampak tak anak tenggiling tu dekat belakang dia? Itu anak tenggiling. Ni ikan lumba. Okey, seterusnya. Tajuk ni kita dah belajar sebelum ni. Cuma kita sekali imbas untuk ingatkan balik kamu. Okey, boleh? Okey, gajah. Gajah dan landak. Apakah yang dapat kamu nyatakan tentang bilangan anak haiwan di atas? Mana yang paling banyak? Gajah ke landak? Landak. Gajah melahirkan 1 ataupun 2 sahaja. Landak melahirkan 3 ataupun lebih. Okey. Seterusnya, haiwan yang melahirkan anak menjaga dengan menyusukan anak yang baru lahir. Contohnya kucing lah. Kucing melahirkan anak-anaknya di tempat yang tersorok. Dan sukar untuk diketahui anak kucing akan selamat daripada gangguan musuh. Sebab tu kalau kamu perasan kucing nak beranak, dia akan cari kotak ataupun sebagainya yang tempat yang tersembunyi. Boleh faham? Okey, bagaimana pula gajah melindungi anaknya? Macam mana? Dengan berada di sisi anaknya, ataupun dia akan pijak ataupun dan sebagainya lah jika dikacau oleh musuh. Okey, seterusnya kami serupa, kami berbeza. Ada induk yang sama, ada induk yang tidak sama, dan akhirnya akan jadi bentuk yang sama. Okey, kita tengok anak beruang menyerupai induknya. Contohnya badan berbulu tebal. Pada air, harimau dan belang juga mempunyai anak yang sama seperti induknya. Okey, boleh faham? Belalang keluar akan jadi belalang. Badan air akan jadi badan air. Bagi beruang dia akan melahirkan anak beruang lah. Dan harimau dia akan melahirkan anak harimau. Okey. Kita tengok yang berbeza. Ada anak haiwan yang lain yang tidak menyerupai induknya. Contohnya kumbang, kura-kura dan rama-rama. Ini anak kumbang kura-kura yang dinamai sebagai lava. Anak kumbang kura-kura tidak menyerupai induknya. Nampak tak kat situ? Dia lain bentuk dia. Nampak macam semut. Dan akhirnya bertukar menjadi kumbang kura-kura. Okey. Ini pula lava lama. Ini pula lava rama-rama. Lava rama-rama juga dipanggil beluncas. Beluncas tidak sama seperti rama-rama. Perasan tak? Kat pokok-pokok selalu ada.
Kan dia jadi boleh jadi dia akan jadi ulat bulu mula. Proses kitaran rama-rama dia akan tak sama. Dia takkan boleh terus terbang kalau rama-rama ataupun kumbang, kura-kura. Okey. Bentuk dia lah lain. Nanti sampai dia akan jadi dewasa, dia akan terus menyerupai seperti bentuk kumbang kura-kura lah, dia rama-rama. Boleh faham? Yang tadi beruang lahir-lahir dia terus bentuk yang sama ataupun induk yang sama. Tapi bagi rama-rama dan kumbang kura-kura, dia mula-mula takkan sama. Dia tak bentuk dia takkan terus boleh terbang, boleh warna merah macam ni ikut bentuk ni. Mula dia takkan jadi macam tu. Dia akan menjadi lava ataupun kupu-kupu lah, ataupun belun cas. Dia akan jadi, boleh faham tak? Tak sama bentuk dia. Dan akhirnya akan menjadi bentuk yang sama juga. Cuma mula-mula dia dilahirkan ataupun bertelur tidak sama. Okey. Okey, kitaran hidup. Yang terakhir bermula daripada katak lah, telur. Telur dan berubah menjadi berudu dan menjadi anak katak. Akhirnya saya membesar menjadi katak dewasa. Boleh faham kitaran hidup haiwan. Kita ambil contoh dia seperti katak lah, bermula daripada telur, dia akan berubah menjadi berudu. Kemudian saya menjadi anak katak dan akhir sekali dia akan jadi katak dewasa dan berpusing semula, akan bertelur. Boleh faham kitaran hidup haiwan. Seterusnya, kitaran hidup bagi yang tadi bertelur, yang ni kitaran yang melahirkan anak. Okey, yang pertama dia akan anak lembu baru lahir lah. Selepas itu dia akan jadi anak lembu yang boleh makan, boleh berjalan. Mula-mula lahir dia tak boleh berjalan. Selepas itu dia akan menjadi lembu dewasa. Boleh faham? Itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Tolong jawab Kahoot ataupun soalan quiz. Untuk kelas kita hari ini kita ulang kaji Tak perlu tunggu guru. Boleh ulang kaji sendiri di rumah. Sebab apa? Periksa pun dah nak menjelang, dah nak tiba dah pun, nak ujian penggal pertama. So diminta murid-murid untuk mengulang kaji pelajaran di rumah. Okey, itu sahaja untuk kelas kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti tolong jawab soalan dan screenshot dan hantar kepada guru lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.